Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabi bin Muhammad Nazaruddin. Nombor metrik 10 DKM 20F1086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Roslan. Nombor metrik 10 DKM 20F1045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Sahli bin Mulyadi. Nama metrik 10 DKM 20F1078 daripada kelas DKM 5C. Nama saya Tiwan, nama metrik saya adalah 10 DKM 20F1101. Bincangkan sejarah dan fakta kemasukan Portugis ke tanah Melayu. Kita mula dengan sejarah. Melaka Portugis merupakan kawasan jajahan Empayar Portugis yang ditadbir merangkumi kawasan Melaka pada tahun 1511 hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Okey, itulah sejarah. Dan manakala untuk faktor kemasukan Portugis ke tanah Melayu adalah ada 4, iaitu gold, perdagangan dan kekayaan. Nombor 2, glory, kemegahan. 3, gospel, keagamaan. Dan yang keempat adalah galakan Putera Henry. Pada tahun 1394 hingga 1460. Okey, untuk huraian gold, itu faktor kemasukan Portugis ke tanah Melayu adalah gold, iaitu kekayaan. Sebagai pusat pelabuhan yang terkenal, Melaka semestinya mempunyai pelbagai bahan mentah yang diperlukan oleh Melaka, yang diperlukan oleh Portugis, seperti bahan kulit kayu manis, bunga cengkeh dan buah-buahan pala. Portugis juga mempunyai agenda mereka sendiri, iaitu ingin menghalang monopoli pedagang-pedagang Islam di timur. Yang kedua adalah glory, itu kemegahan. Portugis juga ingin bersaing dengan negara-negara lain di Eropah sana untuk memartabatkan negaranya dengan menggunakan kemahiran mereka dalam aktiviti penjajahan dan pelayaran, serta Portugis juga ingin membina sebuah empayar di belah Asia. Dan yang ketiga adalah gospel, iaitu keagamaan. Mereka ingin menyebarkan pengaruh mereka ataupun budaya dan juga mereka punya agama. Dan mereka juga ada agenda untuk meruntuhkan kepercayaan orang Islam di tanah Melayu ini dengan membawa pengaruh daripada barat. Yang keempat adalah desakan ataupun galakan Putera Henry pada tahun 1394 hingga 1460. Putera Henry percaya terhadap semua pelayar negaranya mampu memperluaskan kuasa pengaruh Portugis di luar Eropah. Oleh itu, beliau menggalakkan dan mendirikan sebuah sekolah pelayaran di Portugal sebagai galakan untuk semua rakyatnya pergi berlayar, dan terbukti galakan Putera Henry itu telah berjaya mendapat sambutan ataupun sahutan oleh rakyatnya. Pengaruh peradaban barat dalam Kepulauan Melayu memang sangat jelas lah. Antara pengaruhnya yang kita boleh lihat adalah daripada segi aspek ekonomi, politik dan juga kesenian. Okey, daripada pengaruh ekonomi barat, iaitu mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis, yang mana faedah dijadikan sebagai asas. Faedah ni senang kita faham adalah riba lah. Contohnya dalam berhutang. Hutang ni dia dikenakan faedah sebanyak beberapa peratus dari jumlah yang dia pinjam. Ni secara tak langsung menindas si penghutang. Contoh, hutang 10,000 kena bayar faedah 30%. Lepas tu nanti kita kena bayar total sebanyak 13,000.
Okey, Barat juga dia memperkenalkan sistem ekonomi sosialis yang mana produk dan pendapatan diambil ataupun dirampas oleh kerajaan. Kita boleh lihat kat sini ni adalah satu tindakan yang tak adil lah. Sebab tu undang-undang buruh ditubuhkan. Fungsi dia adalah untuk melindungi hak pengusaha supaya lebih adil dan juga saksama. Seterusnya, Barat juga dia memperkenalkan sistem ekonomi campuran. Apa dia sistem ekonomi campuran ni? Sistem ekonomi campuran ni dia adalah hasil daripada gabungan sistem ekonomi sosialis dan juga kapitalis. Okey, seterusnya ekonomi masyarakat Malaysia dibahagikan mengikut bangsa semasa pemerintahan Barat yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Hal ni menyebabkan berlakunya jurang ekonomi antara orang Melayu, orang India dan juga orang Cina. Seterusnya, pengaruh politik Barat. Barat dia telah memperkenalkan sistem demokrasi. Pada zaman dulu, zaman nenek moyang kita, Kepulauan Melayu ni dia mengamalkan sistem feudal Melayu. Yang mana sistem feudal Melayu ni mengamalkan pemerintahan beraja. Jadi lepas Barat mai kat tanah Melayu, dia memperkenalkan sistem demokrasi dan juga sistem feudal pun sistem feudal Melayu pun dihapuskan. Demokrasi ni dia mengutamakan suara rakyat dan juga rakyat ni ada kuasa penuh lah dalam melantik pemerintah. Macam zaman sekarang kita mengundi untuk melantik pemerintah yang layak untuk memerintah lah. Ada pelbagai jenis demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat. Antaranya adalah demokrasi berparlimen. Malaysia ni dia mengamalkan demokrasi berparlimen sejak dulu lagi. Sejak kita dapat kemerdekaan daripada British. Untuk pengetahuan semua, demokrasi berparlimen ni dia diamalkan di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan. Okey, yang terakhir sekali adalah pengaruh kesenian Barat. Dunia diperkenalkan aliran muzik Barat yang pelbagai. Antaranya adalah aliran daripada rock, balada, pop, jazz dan juga lain-lain lah. Setiap aliran ni dia ada identiti dan juga image dia yang tersendiri. Seni hiburan Barat ni dah jadi ikutan kat negara-negara lain, termasuklah negara kita Malaysia. Hal ni dah menyebabkan seni tradisional, seni nenek moyang kita, seni zaman dahulu pun mula dipinggirkan, dilupakan dan dah tak diamalkan dah. Sampai ke hari ni lah. Daripada seni reka bentuk pula, kita boleh lihat daripada bangunan-bangunan yang mana reka bentuk dia kita anggap sebagai moden lah. Contoh dia macam Menara Berkembang Petronas ataupun KLCC. KLCC ni dia dibina dengan berkonsepkan silinder, yang mana idea tu adalah kita ambil daripada idea orang Barat lah, iaitu Cesar Pelli yang mana berasal daripada Argentina. Dari bidang kesenian, iaitu seni grafi. Seni grafi merupakan antara seni tertua dari Timur Tengah. Belum penggunaan aksara Arab, peradaban Melayu menggunakan aksara-aksara yang dipengaruhi oleh warga Hindu. Atas tulisan tersebut dan lebih dikenali sebagai aksara Pahlavi dan Pahlavi. 6 tulisan terpenting dalam kaligrafi Timur Tengah adalah sulus, naqshi, mahqa, riqa, tauqi dan rahaini. Pengaruh tulisan dari Timur Tengah telah melahirkan tulisan Jawi. Jawi dijadikan sebagai medium tulisan pada masa peradaban Melayu dahulu. Dari segi perundangan, pengenalan perundangan dari Islam dari Timur Tengah telah mengatur kehidupan masyarakat Melayu yang lebih sistematik. Perundangan Islam telah mengatur kehidupan masyarakat Melayu serta melahirkan hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkahwinan. Islam memperkenalkan pengaruh prinsip keadilan dalam perundangan dan kehakiman begitu penting dengan sistem masyarakat peradaban Melayu. Perundangan Timur Tengah menyoroti bahawa Islam tidak akan memisahkan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Lepas itu dari segi bahasa dan pendidikan, peradaban Melayu dipengaruhi oleh Timur Tengah dari segi penggunaan bahasa. Tulisan Jawi diperkenalkan oleh pendakwah-pendakwah Islam bertujuan untuk melancarkan pembacaan Al-Quran, memudahkan dan mudah memahami kitab-kitab yang terbit dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi juga digunakan untuk tujuan persuratan Melayu. Karya-karya kesusastraan berbentuk lisan dan tulisan semakin banyak dihasilkan. Karya seperti antara falsafah, ilmu kalam dan tasawuf.
Bahasa Melayu dan tulisan Jawi digunakan dalam penulisan manuskrip agama. Kita mulakan perbandingan antara pengaruh barat dan pengaruh timur tengah di negara kita. Sebelum itu, saya rasa bagi kefahaman lebih lanjut terhadap kedatangan pengaruh peradaban dari barat. Portugis mewujudkan perkahwinan campur. Portugis memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Portugis membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Selepas itu, Belanda menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu dengan menubuhkan VCO. VCO itu Syarikat Hindia Timur Belanda. Selepas itu, Belanda menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri. Selepas Belanda, British mewujudkan sistem pentadbiran, contohnya sistem residen, dasar desentralisasi. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kedatangan pengaruh peradaban dari Timur Tengah, pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja mengakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Mula-mulanya pengaruh barat, ekonomi Timur Tengah, barat juga telah memperkenalkan sistem ekonomi secara sosialis. Sistem ini menekankan pemilikan harta adalah hak negara. Semua faktor produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan individu tidak ada hak pemilik dan kebebasan untuk mengambil manfaat hasil produk mereka. Seterusnya politik dia demokrasi telah dibawa oleh barat suatu ketika dahulu dan sekaligus telah membawa kesan yang besar dalam sistem pentadbiran di tanah Melayu yang sebelum ini, mengamalkan sistem feudal, iaitu pemerintahan raja yang menganggap raja sebagai pemimpin yang mutlak. Sistem demokrasi ini sangat berbeza dengan sistem pemerintahan raja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu masa dahulu. Dan seterusnya sosial. Pengaruh sosial daripada barat seperti yang kita makluk antaranya adalah cara berfikir masyarakat Melayu yang sudah mula lebih terbuka. Pemikiran yang terbuka ini dapat kita lihat dalam kepercayaan masyarakat kita terhadap perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain. Seterusnya, kita teruskan dengan pengaruh Timur Tengah. Ekonomi Timur Tengah membawa perubahan dalam sistem ekonomi kita dalam urusan perniagaan dan jual beli. Islam adalah agama yang meletakkan keyakinan penganutnya sebagai teras kepada keimanan kepada Allah, yaitu dalam urusan jual beli. Masyarakat Islam bukan sahaja dikawal oleh undang-undang yang dicipta sendiri. Hukum, kanun dan undang-undang, malah segala urusan dikawal dengan ikhlasan hati umat Islam itu. Seterusnya politik, kedatangan Islam dalam memberi perubahan terhadap sistem politik. Contohnya agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sehubungan itu, beberapa institut Islam didirikan bagi membantu mengukur sistem pentadbiran berasas Islam. Antara institut yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Selain itu, kitab undang-undang, laut dan hukum kanun Melaka dihasil untuk panduan masyarakat juga disebabkan pengaruh kedatangan Islam. Kemudian beberapa tawatan seperti kadi, imam dan sebagainya diwujud bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sosial pengaruh Timur Tengah adalah Islam mengajar tidak menerapkan atau mengaplikasikan sistem kasta dalam masyarakat seperti yang terdapat dalam pengaruh Hindu-Buddha. Sebaliknya, membentukkan masyarakat mestilah diasaskan kepada agama Islam. Raja, rakyat sama ada tua atau muda, kaya atau miskin, semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat.